Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan mula masuk bab 11 kita. Tajuknya adalah daya dan gerakan. So untuk 11.1 kita akan belajar tentang gerakan linear. So sebelum kita pergi lebih detail lah, so kita kena faham dulu apa itu gerakan, apa itu linear. So kalau tengok sini, gerakan. Gerakan ni apa? Gerakan ni sebenarnya bermaksud lintasan. Dan kita tengok pula yang kedua, linear. Linear ni maksudnya apa? Linear bermaksud lurus. Jadi ada dua terms yang awak kena tahu sekarang untuk tajuk gerakan linear ni. Terms yang pertama iaitu jarak. Manakala terms yang kedua adalah sesaran. So kita tengok dulu. Jarak tu apa, sesaran tu apa, supaya awak tak, orang kata tak confuse. So kita tengok. Jarak. Jarak maksudnya adalah panjang lintasan. Dan bila dia kata jarak, maksudnya panjang lintasan ni dia nak jumlah. So jarak apa? Jarak adalah jumlah panjang lintasan. Manakala sesaran pula, ianya adalah jarak terpendek. Yang diambil. So kita sambung. Tengok balik. Tajuknya adalah tentang gerakan linear. Maksud gerakan linear adalah lintasan lurus. Jadi akan ada dua terms yang awak perlu tahu. Pertama adalah jarak. Yang kedua adalah sesaran. Benda ni macam sama tapi ada beza sikit lah. Bila dikata jarak, ianya bermaksud jumlah. Jumlah panjang lintasan. Manakala sesaran ni pula adalah jarak terpendek yang diambil. So macam mana tu? Apa maksud dia? Kita tengok. So kita tengok contoh. Katakanlah awak bergerak daripada titik A. Awak bergerak dari titik A. Dari titik A awak pergi ke titik B. Dari titik B awak pergi ke titik C. So dalam keadaan ni sebenarnya ada jarak, ada sesaran. Mana satu jarak? Jarak adalah A ke B adalah lintasan yang pertama. Manakala B ke C adalah lintasan yang kedua. So kalau saya tanya jarak dia berapa, maksudnya awak kena tambah panjang lintasan 1 dengan panjang lintasan 2. So sesaran mana pula? Sesaran tadi saya dah cakap. Sesaran maksudnya jarak terpendek. Maksudnya shortcut lah. Logik kita cakap benda tu adalah shortcut. Maksudnya kalau tengok cerita sini,
Awak nak pergi C je sebenarnya. Tapi awak melencong dulu pergi ke B. Lepas tu baru datang ke C. Betul tak? Okey. Tapi kalau untuk sesaran ni maksudnya awak mula daripada A. Terus pergi ke C. So ini adalah sesaran. Okey. Boleh faham? Okey. So kalau katakanlah A ke B ni 2 kilometer. B ke sini pula 3 kilometer. Maksudnya jarak yang diambil adalah 5 kilometer. Tapi let's say, bila diukur panjang lintasan A ke sini adalah 3 kilometer. So maksudnya sesarannya adalah 3 kilometer. Okey. Okey. Okey, so kita sambung ni. Saya nak detailkan sikit lagi adalah tentang sesaran. Okey, untuk sesaran, bila awak nak kena pasti sesaran, yang pertama mesti ada magnitude. Magnitude ni apa? Magnitude maksudnya nilai dia. Maksudnya 1 kilometer ke, 2 kilometer ke, 100 meter ke. Maksudnya itu adalah magnitude. Dan sesaran mesti ada arah. Kalau tak ada arah pun, awak kena nyatakan sama ada sesaran awak tu adalah sesaran positif ataupun sesaran yang negatif. Okey, saya tunjuk contoh. Okey, macam ni katakanlah kita ada satu garis lurus ni. Satu senggat, satu senggat, satu senggat, satu senggat. Okey, katakanlah jarak untuk setiap senggat ni adalah 1 kilometer lah katakanlah. Okey, ini adalah A. Ini pula adalah B. Ini pula adalah C. Okey, ceritanya awak nak pergi C. Tapi laluan yang awak ambil, mula-mula awak bergerak dari titik A pergi ke titik B. Okey, then daripada B ni pula awak pergi ke C. So yang saya cerita untuk line warna merah, ni merah adalah untuk jarak. Okay. Tapi sesaran dia berapa? Okay. So sesaran, saya dah katakan sesaran maksudnya jarak terpendek yang diambil daripada titik awal ke titik akhir. Maksudnya awak punya sesaran bermula daripada sini sampai ke sini je. Okey. So kalau macam tadi saya kata, untuk jarak warna merah, dan saya kata setiap satu senggatan ni adalah 1 kilometer kita agakkan. Okey, so kalau sini, ini 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer, 4 kilometer. So untuk A ke B adalah sebanyak 4 kilometer. Okay, next. Daripada B ni pula, dia pergi ke C. Okay, kita tengok pula. 1 kilometer, 2 kilometer, 3, 4, 5 dan 6. Okay, B ke C adalah 6 kilometer. Jadi jarak yang diambil adalah sebanyak 10 kilometer. Okay, ini adalah untuk jarak. Okey, tapi untuk sesaran ni pula, okey, kita tengok sesaran. Awak ambil daripada titik awal, pergi ke titik akhir. Maksudnya terus pergi A ke C. Tak payah cerita dah B ni. Okey, maksudnya A ni 1 kilometer, C ni pula 2 kilometer. Maksudnya sesaran adalah sebanyak 2 kilometer. Tetapi dalam kes sekarang, awak punya, orang kata, jarak C ni, dia melebihi permulaan A. Awak nampak ni? Dia ke kiri lagi. Maksudnya, dia akan jadi nilai negatif. Okey, kalau yang positif macam mana pula? Okey, positif kita boleh kata, contohnya kalau C tu, dia berakhir dekat sini.
So maksudnya dari titik A sini terus pergi ke C. Maksudnya 1 kilometer, 2 kilometer. So sesaran untuk biru ni 2 kilometer juga. Tetapi disebabkan dia berakhir di hadapan titik mula A tu, maka dia akan jadi sesaran yang positif. Ini contoh sesaran yang nilainya positif ataupun negatif. So kalau tengok sini sesaran mesti ada magnitud. Lepas tu mesti ada arah ataupun sama ada ianya positif ataupun negatif. So contoh yang saya bagi pada awak ni adalah sesaran yang jenis sama ada ianya adalah positif ataupun negatif. Okey. Nanti saya tunjuk pula awak contoh sesaran yang ada arah. Okey kelas, kita sambung Okey, sekarang kita tengok pula jenis sesaran yang ada magnitud dan juga ada arah. So bila ada arah, biasanya soalan akan bagi awak simbol ni. Ni apa ni? Ini adalah arah mata angin. Biasa dia memang akan tunjuk utara saja. Yang lagi 3 ni awak kena tahu ini apa. Sini adalah timur, ini adalah selatan, manakala yang ni pula adalah barat. Okey, so kalau katakanlah awak ada cerita macam ni. Orang ni okey, dia duduk sini. Mula dengan titik A. Dia pergi ke titik B. Dah sampai titik B, dia pergi ke titik C. Dia pergi lagi sampailah ke titik D. Okay, let's say A ke B ni adalah 1 kilometer. Hodohnya. Sorry. Okay, ni. Katakanlah jarak ataupun lintasan A ke B ni adalah 1 kilometer. Okay, lintasan B ke C 2 kilometer. Manakala lintasan C ke D ni pun 1 kilometer. So kalau saya tanya awak sekarang, okay, jarak ni berapa? So awak kan dah bijak pandai. Automatically awak akan cakap jaraknya adalah 1 kilometer tambah 2 kilometer tambah 1 kilometer. Maksudnya total jarak adalah 4 kilometer. Tapi kalau saya tanya awak, sesaran dia berapa? So sesaran ni, saya dah kata, sesaran adalah jarak terpendek daripada titik awal pergi ke titik akhir. Maksudnya, awak daripada A terus pergi D. So, kalau B ke C 2 km, bermaksud A ke D pun adalah 2 km. Okey, so 2 km ni adalah sesaran. Tapi adakah kita boleh nyatakan dia positif ke negatif? Tak boleh. Tetapi kita boleh nyatakan arah. So, arah awak pandulah pada arah mata angin ni. So, kalau sini daripada A pergi ke D, maksudnya arahnya adalah arah timur. So, settle untuk jarak dan sesaran.